Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke Personal Documentary Based on True Story. Pada episod kali ini, kita akan menonton lagi sambungan episod yang sebelum ini iaitu kisah seorang wanita yang mengalami penyakit misteri. Kisah misteri untuk dikongsikan kali ini ialah pengalaman beliau disihir. Pada masa yang sama, beliau turut menceritakan pengalamannya berubat dengan seorang ustaz yang merawat penyakit yang berpunca daripada disihir. Selamat menonton. Tapi kalau masa mula-mula tu masa umur 21 orang buat teruk. 20 21 orang buat teruk. Tak, dia jadi macam ni habis ni menyucuk habis ni orang cucuk. Menyucuk habis. Lepas tu tak boleh duduk dalam rumah. Tak boleh duduk dalam rumah dia macam menyucuk habis. Masuk petang ni dia jadi. Lepas tu dia cucuk habis sakit tak tahu nak habaq panas lah. Ni macam kena layuk dengan api tu. Macam kena orang layuk atas api tu. Lepas tu kan tak boleh. Lepas tu kan dia jadi macam duduk tak dalam rumah langsung tak boleh masuk rumah. Tengok bumbung rumah pun tak boleh. Pindah duduk dengan abang tu di Batu Limau tu. Tak boleh duduk dalam rumah langsung. Ni habis ni tak tahu nak habaq sakit. Berubat atau juga. Pergi hospital, pergi klinik ambil darah, ambil cek apa semua. Doktor kata tak sakit apa. Doktor kata tak sakit apa. Lepas tu doktor kata tak sakit apa tu. Kak masa tu umur 21 tu duduk berniaga. Lepas tu kata dekat doktor. Doktor ni gila kot. Kak abang tu kata doktor gila doktor. Saya sakit. Kenapa doktor kata saya tak sakit? Dia tak ada sakit apa pun. Gila kata dia. Sakit doktor abang. Ni sakit sini lagi. Sakit habis ni sakit cucuk-cucuk. Memang pedih lah. Hangat ni tengah malam ni. Ni saya hidup macam ni lah. Pedih tak tahu abang ambil ayak jurih. Lepas tu kan berubat abang bawa pergi berubat atau sama orang atau buat. Last sekali. Masa tu abang ada lagi. Pergi berubat ke yang kata orang jenis Ustaz Nur Azinon tu. Muda lagi masa tu. Dia muda lagi. Baru dalam tua pada kok dalam 3-4 tahun dah. Dia main tak banyak. Dia main dalam rumah tu. Dia masuk dalam rumah tu abang main. Dia mengaji. Dia kata ni orang buat ni. Dia habis. Dia baca satu ayat. Dia habis. Orang tu, orang ni. Semua dia habaq. Dia kata ni. Dia baca Quran. Dia baca. Dia cerita. Dia baca. Dia kata orang ni. Dia kata, orang ni tak jauh dia kata ni. Dia kata. Dia nak endak sangat. Dia kata. Tapi dia tak berani nak main minta. Dia upah orang dekat-dekat ni main bubuh. Benda. Lepas tu, mak baru syok. Kata pasal malam tiap-tiap malam orang kat rumah tu kira macam bini abang wife abang perempuan dia selalu main malam-malam nak balik semayang ni main. Lepas tu dia kata orang dia habis orang ni perempuan ni suami tinggal bergantung tak tadi yang lelaki tu dia kata yang main tolong bubur tu anak corona dia kata tolong bubur benda tu dia habis ada berubat tang mana berapa ribu semua dia habis berapa ribu orang tu buat kakak dia upah siang buat dia habis ronya lepas tu tak apa. Dia tak apa. Main nak buang kan, tak boleh buang. Benda tu dia lari. Dia rumah atas. Dia suruh abang tu turun nak ambil tu benda. Abang kena apa dia pangkah dengan kapur kan. Pergi ambil tak boleh. Tak boleh juga tak boleh ambil benda tu. Lepas tu dia kata depa buat ni dia kata pertama dengan batu panah lintang. Yang kedua abu siam mati terbunuh. Depa buat kat kau. Lepas tu tak apa. Dia tak boleh buang benda tu. Dia tak boleh buang benda tu kan. Abang ambil kau buat balik pula rumah dia. Rumah tak boleh duduk dah. Malam-malam nak tidur kan. Atas katil dah rumah mak tu milik kau tu. Dia memang hinggup betul. Memang hinggup betul. Hinggup katil. Padahal kereta kemas tu dia hinggup. Dah rasa betul ni. Rasa hinggup betul. Tak apalah. Lepas tu buka balik di sana. Dia tak boleh buang. Malam pertama dia main tak boleh nak buang. Malam pertama dia main tengok dulu. Malam kedua main nak buang tak boleh buang. Malam ketiga tu pula abang tak tahu dah. Kok memang teruk dah. Habis ni pecah ke darah ni. Kok putih masa tu. Putih. Ni habis ni keluar darah ni. Jangan darah. Pedih tak tahu nak habaq. Lepas tu hidung keluar darah. Hidung darah. Lepas tu abang tu pergi ambil pula orang tu. Dia kata malam ni kalau nak buang dia kata kat abang. Abang tolong siap macam mana. Kerih dia tu. Tolong kerih dia tu.
Dia kata lalu dia kata kita kemas tu dia kata. Dah 2-3 kali, 2 berapa malam tak boleh dapat dia kata. Malam ni last sekali dia kata. Abang tolong ambil kerih tu. Abang mencari kerih. Cari kerih. Dia pergi kau ambil air semaya pakai telekung. Bila pakai telekung semua, dia duduk depan kau. Dia tak pegang benda tu. Dia duduk depan kau duduk sini. Dia baca. Dia mengaji. Dia suruh letak besen satu. Dia mengaji. Dia suruh mak dengan abang turun. Dia depan kau semua ni. Dengan abang mak tangan mereka dengan kapur. Tulis Quran. Lepas tu abang turun dengan mak. Bawa mak. Jalan. Dia tak nampak lagi. Abang tu tak ada lagi. Jalan lagi. Dia ambil dia pakai tali. Dia pakai buh di tali kat abang. Dengan mak kaki. Dia turun bawah rumah. Cari. Dia tu jumpa tak? Mak abang kata, ada dah ni. Dia tahu, onek. Jumpa. Lepas tu dia kata jumpa kan. Abang kata jumpa ni. Dia duduk mengaji. Abang tu juga. Dia tahu onek. Onek benda tu. Dia kata kat abang, benda tu dia balut dengan mayat tau. Dia bungkus. Lepas tu dia suruh abang letak lepas tu. Dia tak apa benda lagi dia buat ni. Dia kata ada lagi. Dia ambil ni, ada lagi. Lepas tu benda ni tak. Letak kat situ. 2 benda, 3 benda. Dia suruh buka. Dia tak pegang. Dia suruh abang buka ngemak. Buka. Tengok tak dia buat rajah perempuan tu. Sular tu. Lepas tu dia kata apa? Tak apalah malam ni tu. Dia tahu macam mana. Abang kata, Allah ni kami habak terang. Saya tak mau. Benda ni bukan hak kami. Bagi dia tuan dia. Dia kata nanti kita nak tengok. Kita nak buat dia tu. Bagi dia kata kat mak. Dia kata ni. Dia kata mak makcik jangan sedih lah. Dia kata kan. Makcik terimalah. Dia kata kita macam ni. Makcik anak makcik tak salah apa. Dia pun ni jahat. Dia pun buat anak makcik sampai macam ni. Allah ni macam ni. Saya nak balik dia kata. Saya nak tolong semayang hajat. Tengok dia nak mengaku tak. Elok buang benda tu kan. Buang benda tu semua kan. Pergi dia tahun ni. Abang pergi tanah ni tengah malam. Pergi hantar dia balik. Kok dia suruh tak buat ubat. Dia suruh ambil. Dia suruh mak ambil cuka. Dengan serai pinang dia buat tu. Lomok yang. Lepas tu dia buat. Dia kata macam tu. Balik kok. Lepas tu tak ada 3 hari. Telefon main. Memang aku buat hang tu. Dia mengaku. Orang yang buat kat kok tu. Allah. Dia berkenal. Orang upah tu. Kan dia pergi semayang di surau tu hak pakar hak yang arwah Pak Melaka kan. Apa nama itu, kawan hak belum upah, ambil upah tu, jatuh tersumbut tengah semayang. Perempuan tu kalau hitam. Abang bini abang tu pula. Abang buat kau. Lepas buang tu kau Allah macam putih tu buang. Elok. Sihat elok lupa. Tak ada apa ni dah. Dia buat. Ya sini orang sini juga. Sampai keluar dia tak kahwin. Dekat 60 lebih umur dia. Tu mak kata kalau dia nak, mai minta cara elok kan. Apa buat aku orang macam ni nak? Apa yang sakit hati kat yang buat macam ni nak? Dia buat tu seolah depa puas siap. Ni kau kenal dulu mula masa tu umur 21. Okey, itulah kisah mistik yang dapat dikongsikan untuk episod kali ini yang mengisahkan seorang wanita yang disihir dan menerima rawatan daripada pengamal perubatan alternatif. Pada episod kali ini, sebanyak 2 pengajaran yang dapat dikongsikan di sini. Pertama ialah jangan mengamalkan sihir. Dalam kes ini, adanya bukti yang menunjukkan beliau disihir kerana telah terjumpanya barang-barang sihir seperti patung yang berbungkus seperti mayat yang di dalamnya mengandungi gambar, batu yang dipanah halilintar dan abu mayat. Punca beliau disihir pula ialah kerana ada seorang lelaki yang tinggal berdekatan dengan kawasan rumahnya berkenan kepadanya tetapi tidak mahu meminta kepada orang tuanya dengan cara sepatutnya. Perbuatan seperti ini tidak sepatutnya dilakukan kerana Allah telah melarang manusia melakukan sihir seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Sesungguhnya kami ini hanyalah cubaan untuk menguji imanmu. Oleh itu, janganlah engkau menjadi kafir dengan mempelajarinya. Dalam pada itu, ada juga orang yang mempelajari dari mereka berdua ilmu sihir yang boleh menceraikan antara seorang suami dengan isterinya, padahal
mereka tidak akan dapat sama sekali memberi mudarat atau membahayakan dengan sihir itu seseorang pun melainkan dengan izin Allah. Dan sebenarnya mereka mempelajari perkara yang hanya membahayakan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan demi sesungguhnya mereka telah pun mengetahui bahawa sesiapa yang memilih ilmu sihir itu tidak lagi mendapat bahagian yang baik di akhirat. Demi sesungguhnya amat buruknya apa yang mereka pilih untuk diri mereka, kalaulah mereka mengetahui. Pengajaran kedua yang dapat dikongsikan di sini ialah kaedah rawatan pengamal perubatan alternatif yang dilakukan ke atas pesakit ini. Dalam kes ini, perawat telah menggunakan kaedah yang menimbulkan tanda tanya. Pertama, perawat menggunakan rawatan menggunakan keris, cuka dan sirih pinang. Persoalannya, adakah alatan seperti ini dibenarkan dalam Islam? Kerana alatan-alatan yang dipilih adalah menyamai alatan-alatan yang pernah digunakan oleh bomoh. Kebiasaannya, bomoh akan menggunakan alatan-alatan seperti keris kerana keris merupakan senjata lama yang melalui proses penghasilan dan penjagaan menggunakan amalan-amalan tertentu yang biasanya sangat gemar didampingi jin. Secara mudahnya, kaedah rawatan menggunakan alatan seperti keris, cuka dan sirih pinang tidak menepati ajaran Al-Quran kerana menggunakan perantaraan alatan tersebut tanpa meminta kepada Allah. Sebaliknya menggunakan alatan yang dikhawatiri mengandungi jin. Lebih-lebih lagi, perawat cuba memperlihatkan kaedah rawatan menjadi lebih Islamik dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran sambil sampaikan maklumat yang diketahui. Kaedah baca Al-Quran untuk merawat penyakit ini menimbulkan keraguan kerana ayat Al-Quran bukanlah kata-kata jampi. Rawatan yang menggunakan Al-Quran hanya sekadar memperlihatkan ia kelihatan benar. Sedangkan pesakit sedikit pun tidak dapat mengambil pelajaran daripada bacaan perawat tersebut disebabkan tidak faham bahasa Arab. Allah berfirman, dan bukan pula perkataan tukang tenung sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Surah Al-Haqqah ayat 41.